Setelah jauh berjalan masuk kebun sawit, masuk kebun getah orang sesat, akhirnya saya pun udah sampai dah tempat Ray nih. Salah satu lokasi yang boleh dikatakan Ray juga. Boleh tengok jembatan landasan kereta api. Dikatakan jembatan ini dan laluan ini sudah berada di sini sejak tahun 1920, di mana di seberang sana itu negara Thailand dan di sini Malaysia lah. Dan laluan ini digunakan untuk mengangkut barang-barang seperti beras dan barang-barang perlombongan lah suatu ketika dahulu. Dan untuk pengetahuan, laluan yang nih yang mula-mula ada di negeri Kelantan ya, berbeza dengan laluan kereta api sekarang tuh. Itu boleh dikatakan baru lagi, walaupun sebenarnya baru tak baru, lama juga. Tapi yang ini lagi rare sebenarnya. Let's explore. Kesan tinggalan landasan kereta api lama, ini yang paling lama sebelum wujudnya yang ada sekarang tuh. Laluan yang sekarang, laluan antara bandar tuh, yang kita boleh naik daripada mana, Gemas ke KL Central, dan ataupun dari Gemas ke Kelantan nih, Pasir Mas, dan seterusnya lah kemana-mana. Sebelum adanya laluan tuh, inilah laluan suatu ketika dahulu. Bila tengok seni-bena lama nih, memang sukar untuk digambarkan betapa klasiknya tempat ini dan betapa banyaknya cerita suatu ketika dahulu di sini di sepanjang laluan nih. Dan saya akan coba menjejaki kesan-kesan landasan ataupun tinggalan yang lama lah laluan kereta api ini. Dari beberapa sumber tempatan yang saya tanya, ada yang mengatakan laluan ini sudah wujud sejak tahun 1920-an, lebih kurang macam tu. Kalau ada yang lebih tahu, bolehlah betulkan ataupun kongsilah cerita-cerita tentang laluan ni. Sebab saya pun ada buat beberapa carian tentang tempat ni. Memang tak banyak yang boleh didapati berkaitan laluan yang lama ni sebelum wujudnya laluan kereta api yang baru tu. Yang itu memang banyak sumber yang kita boleh dapatkan. Tapi untuk laluan lama ni agak terhad lah. Dan saya pun banyak dapatkan info tentang tempat ni melalui orang tempatan dekat sini lah, orang-orang lama. Tapi biasalah orang-orang lama ni kadang-kadang diorang pun ingat-ingat lupa kan. So mungkin ada yang lebih arif tentang tempat ni, bolehlah kongsi. Tengok memang legend lah laluan ni, kita boleh tengok. Sebahagian yang masih kelihatan di sini dan sukar untuk dijejaki. Mungkin ada beberapa tempat tu yang dah tak boleh dijejaki langsung lah, sebab gerabak kereta api ni ataupun landasan ni dah ditutupi semak samun. Kalau terus ke sana akan menuju ke Thailand,
Rantau Panjang dan Thailand. Saya pun tak tahu sampai mana saya boleh ikut. Yang pastinya laluan ini panjang lagi lah. Cuma ada tempat tuh sukar untuk dicapai ya. Tengok. Kayu dia pun. Besi yang digunakan ini pun betul-betul besi padu lah. Sememangnya material dulu-dulu nih memang lebih berkualiti ya dari apa yang kita ada sekarang nih. Tengok sini dah kawasan semak, kawasan itu kebun getah orang. Dan kalau terus kita akan masuk di kawasan yang Semak Samun. Kena sentiasa hati-hati ya dengan binatang berbisa. Dekat sini ada satu buah. Boleh tengok nih. Kalau macam ni dekat sini saya tak tahu apa orang panggil, tapi kalau dekat tempat saya dekat Sabah kita orang panggil ni, kalau masyarakat kita orang lah untuk Kadazan Dusun, especially dari pantai barat Sabah, Kota Marudu lah, kita akan panggil ni tangkol angkol kita panggil lah. Tapi untuk suku kaum lain macam Bajau, Ubian, Sungai, saya tak pasti apa orang panggil ni, ataupun bangsa-bangsa lain lah yang ada di Sabah. Tapi kalau untuk orang dusun Kimaragang, kita panggil tuh tangkol angkol. Dan buah tuh ada yang boleh dimakan, ada setengah tuh boleh dimakan, dan ada yang tak boleh dimakan. Laluan lama dia terus sampai ke ujung sana. Memang agak panjang lagi, agak jauh lagi sebenarnya kalau saya nak pergi jalan. Rasanya saya tak lara, tapi saya akan coba cross, saya cari laluan lain untuk potong jalan nih. Tengok kalau boleh. Saya akan menaiki motosikal lah macam biasa. Mungkin saya terus akan pergi ke saya terus akan pergi ke Rantau Panjang, ataupun saya akan pergi ke Pasir Mas, area Pasir Mas sana, Lubuk Jong, Lemal, Meranti. Saya akan coba jejaki sana. Mana lah tahu ada lagi kesan tinggalan lama untuk laluan kerebak kereta api lama nih. Dekat bawah ini sungai. Sungai yang mengalir tapi tak mengalir pun, boleh tengok. Dekat sana tuh laluan baru yang Rona buat daripada Lubuk Jong boleh tembus ke Pengkalan Kubur, tak salah saya, Pengkalan Kubur, Tumpat. Tapi jalan tuh tak siap lagi. Boleh nampak dalam footage drone saya.
Dekat sana ada macam satu, mungkin itu farmhouse lah, tapi saya tengok ada macam abandon, ditumbuhi rumput. Kalau tengok dekat sini pun dah, kayu ni pun boleh tahan lah. Memang boleh tahan kayu ni. Dah sekian lama dekat sini masih teguh. Dekat sini besi ni pun sama. Besi-besi yang digunakan ni yang terbaik lah. Binaan dulu-dulu biasalah ketahanan yang diutamakan lah. Dan untuk yang tahu tentang satu cerita tentang landasan ni, adalah saya pun pernah terdengar, tapi jalan cerita sebenarnya tu saya pun tak pasti jalan tu macam mana. Dan saya adalah mengikut melalui daripada sumber tempatan, ada yang memberitahu dekat saya. Satu ketika dahulu 40 lebih kurang lah diorang cerita dekat saya, pada tahun 1972 tak salah saya, di ujung bulan Mac 1972, mengikut ceritanya macam tu, ada suatu tragedi dekat sini bukan dekat sini lah, itu dekat area Pasir Mas sana, di bahagian Lemal tak salah saya, Lemal. Ada satu tragedi di mana melibatkan antara kereta api ni, pengangkut barang ketika itu telah bertembung dengan sebuah bas yang membawa budak sekolah. Mengikut dari sumber juga memang ada kematian. Cuma cerita tu secara details saya pun tak pasti jalan cerita dia macam mana, sebab saya ada buat carian, ada jumpa juga carian. Cuma untuk cerita tu saya tak nak cerita dekat video saya ni. Saya nak orang yang lebih arif boleh komen dekat video saya, suruh diorang tu cerita bagaimanakah kejadian itu berlaku di laluan landasan kereta api ni. Daripada sana ke sana, sini Pasir Mas dan kalau daripada sana Rantau Panjang dan Thailand. Dikatakan landasan ini digunakan untuk mengangkut barang-barang daripada Thailand ataupun daripada Malaysia, sebaliknya ke sana, ke sini, ke sini, ke sana. Suatu ketika dahulu. Kalau kita tengok kejuruteraan dulu-dulu, tengok ni, dia punya nut untuk ikat, join dia lah, dia macam main pin macam ni, betapa kuatnya. Tidak macam yang kita pakai sekarang tu, bukan tak kuat-kuat juga. Tapi kita pun pelik tengok dulu-dulu pun dah ada seni bena yang macam ni. Saya pun kagum juga benaan dulu-dulu sehebat ini. Dikatakan laluan lama ni, laluan kereta api lama untuk Tumpat ke Pasir Mas, dan adalah dia punya road di sekitar dalam negeri Kelantan dan sampai ke Thailand. Dia mula beroperasi pada tahun 1920. Itu mengikut beberapa sumber, tapi ada yang mengatakan juga dia mula beroperasi pada tahun 1940-an ke atas dan seterusnya lah. Untuk yang lebih tahu, macam biasa, kongsikan. Sebab saya akan kongsi apa yang saya tahu melalui apa yang saya dengar daripada sumber-sumber tempatan. Tapi biasalah, orang yang saya jumpa ni pun orang-orang lama, mungkin ingatan diorang pun dah tak berapa kuat. So mungkin ada yang lebih bijak pandai kan, bolehlah kongsikan. Besi dia betul-betul padu guys. Tengok, tengok tebal. Ini kalau apa tu, buat biasa tukang parang lah, tukang parang diorang suka besi-besi yang macam ni.
Dulu waktu saya budak-budak pun, mak saya kadang-kadang antar dekat tukang parang. Saya terdengarlah perbualan diorang bercerita tentang besi-besi yang keras nih biasanya digunakan untuk buat landasan kereta api lah. Dan tukang parang tuh ada bagi tahu kalau nak besi yang kuat dan tahan, gunalah besi yang digunakan untuk membuat landasan kereta api. Tapi saya pun nak kongsi juga dekat sini. So ini kira khazanah negara kita, khazanah negeri Kelantan. Kalau boleh kita jagalah, janganlah di rembat ataupun disamun dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok yang landasan sebelah sana tu dah rosak, laluan tu dah rosak sebab pembinaan jalan. So nak tak nak ataupun suka atau tidak, landasan laluan kereta api yang lama ni terpaksa juga ditolak yang sebelah sana tu. Saya boleh tunjuk sikit. Kita boleh tengok dekat sini sungai ya. Motor saya letak sebelah sana sebab atas ni tak boleh naik motor, dan seterusnya ke sana motor memang tak boleh sampai. Okey, saya boleh tunjukkan di bagian sini. Sayang ini laluan yang saya katakan tu tadi, laluan yang dalam pembinaan sekarang. Okey, boleh tengok di mana laluan lama ni, laluan kereta api yang lama ni dah terputus di bagian sini ya, sebab pembinaan jalan ni. Sayang sayang sangat. Kita nak jaga pun ya, kita bukan siapa-siapa, tapi ini laluan ni memang khazanah untuk negara, boleh digunakan untuk promote negeri Kelantan ni, terutamanya di Pasir Mas ni, untuk orang luar datang untuk melihat laluan lama ni. Boleh tengok di sepanjang ni dah ditolak ke tepi dah semua ni, sepanjang-panjangnya sampai dekat sana. Sampai itu dah putus, dan tadi saya ada dekat sana, saya boleh nampak ada sambungan lagi dekat sana. Kalau tak ada apa-apa halangan, nanti saya akan cubalah menelusuri sambungan yang ada dekat sana. Dia terputus dekat sini. Sayang, memang sayang. Satu khazanah negara yang boleh dibangunkan untuk dilawati ataupun dibuat kajian untuk mereka yang memang sukakan dan cintakan sejarah. Sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kita punya warisan negara ni, tak kisahlah di negeri manapun. Tapi hal yang ni kita pun tak ada mungkin ya pembangunan untuk negeri Kelantan. Untuk laluan ni diorang nak buat jalan untuk kemudahan penduduk pun ya, itu pun satu keperluan juga. Tapi apa yang ada sekarang ni, maksud saya itu apa yang ada sekarang ni kalau boleh dijagalah. Yang dah kena tolak tu, apa kita nak buat? Bukan kuasa bidang kita pun sebenarnya, okey. Tapi at least kita suarakan lah. Sebab sayang untuk tatapan generasi yang akan datang. Kalau semua ni tak ada, orang pun tak tahu yang suatu ketika dahulu di awal tahun 1940-an ke atas dan ke bawah, wujudnya satu laluan kereta api yang lama di negeri Kelantan ni, yang bersempadanan juga dengan negeri Thailand, di mana laluan ni laluan untuk memunggah ataupun mengangkut barang-barang daripada negeri Thailand ke daripada negara Thailand ke negara Malaysia di negeri Kelantan ni, dan sebaliknya. Macam-macam barang mengikut daripada sumber orang-orang lama. Diorang kata barang tu beras,
Dan ada juga lah barang-barang yang lain seperti barang-barang aniah perlombongan. Saya harap sangat siapa yang tengok video nih, terutamanya orang-orang yang memang tahu cerita tentang laluan nih, minta dikongsi. Sekurang-kurangnya ada bahan bacaan ataupun tatapan untuk generasi akan datang. Sebab saya hanya boleh kongsikan di lokasi sekarang nih, macam inilah keadaan lokasi ini. Tapi jalan cerita sebenar di sini saya tak mampu untuk kongsikan sebab saya pun bukan selalu ada dekat sini. So mungkin ada yang lebih arif, kita punya kakak-kakak, abang-abang, paci-paci, maci-maci yang boleh ceritakan lah. Saya harap itu yang saya harapkan. Minta korang tuan-tuan dan puan-puan ceritakanlah supaya benda ni akan terus diingati. Bukan untuk diingati macam mana, tapi at least kita pun tahulah di negara kita ni bukannya ataupun bukanlah hanya landasan kereta api, jambatan kereta api Victoria di mana? Enggor sana di Perak. Selain dari itu ada lagi dekat sini dan ada beberapa tempat lagi. Sekurang-kurangnya sejarah kita tahu kisah di dalam negara kita ini macam mana. Saya coba turun dekat bagian bawah untuk melihat di bagian bawah. Lebih kurang macam ni lah di bagian bawah. Sekarang ni saya ada di bahagian bawah. Keadaan dekat sini memang agak semak samun. Betul-betul rare. Ini baru dikatakan rare. Sekarang ni lokasi saya, kalau dekat sana tu jembatan landasan kereta api tempat tadi, dan laluan tu sepatutnya dia melalui laluan ni sampai dekat sini ya. Boleh tengok laluan ni, laluan lama ni ada besi dekat sini. Sampai ke sana lah dan terus ke Lubuk Jong, Lati dan Lemah lah dekat sana terus. Sekarang ni laluan ni dia terputus sebab pembinaan jalan raya dekat sini dan dia putus di bahagian sini lah. Ini laluan dia terus ke sana. Boleh nampak besi-besi lama yang masih ada dekat sini, landasan dan kayu dia. Besi ray. Boleh tengok dekat sini, ini laluan dia. Salah satu laluan gerabak kereta api suatu ketika dahulu. Dan kini abandoned dan dibiarkan. Sini boleh nampak tanah lapang. Memang cantik. Kalau tengok ada burung bangau pun ada. Dekat sana ada burung bangau. Boleh tengok dekat sana tu. Kalau boleh nampak lah. Sebenarnya laluan ni lagi panjang tapi ada tempat tu yang memang dah sukar untuk dicapai sebab ditumbuhi semak samun. So, mungkin review saya di bagian sini sampai di sini saja. Saya kira nak ikut laluan sepanjang laluan ni tapi agak penat juga. Mungkin akan datang. Kalau tak ada halangan akan datang, saya akan sambung balik. Dan mungkin akan datang saya akan bermula daripada Rantau Panjang. Kemungkinan. Kalau tak ada halangan. Bila saya tengok landasan kereta api ini, saya ada satu pengalaman lebih kurang 12 ke 13 tahun lepas lah, sewaktu saya berada di negara India waktu itu. Ada satu kisah, saya bermalam di satu tren kereta api di mana pada waktu itu saya melakukan perjalanan daripada Cochin City menuju ke
Kanur pada waktu itu yang memakan masa lebih kurang 21 jam di dalam kereta api. Tapi pada malam tu kereta api dikabarkan delay ataupun lambat. So saya sempat berjalan-jalan di sekitar sana dan adalah beberapa pengalaman mistik pada ketika itu yang saya alami di sana. Sampai ke hari ini, kisah tu ataupun pengalaman yang saya hadapi itu masih segar di dalam ingatan dan masih menjadi tanda tanya apakah yang berlaku pada malam itu sebenarnya di stesen kereta api tersebut. Peristiwa yang berlalu sememangnya mendatangkan pelbagai tanda tanya. Pada malam yang panjang di stesen kereta api itu, saya didatangi seorang wanita tua. Lalu dia memberikan saya sepucuk surat yang tertulis alamat. Alamat itu terletak jauh di bahagian barat negara tersebut. Dia memberitahu kepadaku supaya datang ke alamat tersebut dan sesuatu sedang menantiku di sana. Ada kalanya cerita yang diungkapkan tidak semua boleh diterima oleh akal fikiran seseorang. Wanita tua tersebut yang saya anggarkan berumur dalam lingkungan 80 tahun itu juga memberitahu kepadaku, datanglah pada bila-bila masa bila awak ingin datang ke sana. Sesuatu sedang menantimu di sana. Kedatanganku di negeri Kelantan ini sebenarnya mempunyai beberapa misi yang terpaksa ditangguhkan hampir 2 kali. Misi dan hajat untuk memasuki beberapa lokasi yang agak berisiko. Hutan tebal dan binatang buas. Tidak kurang juga dengan cerita-cerita misteri mistik di sepanjang hutan Banjaran Titiwangsa dan sekitarnya di dalam negeri Kelantan dan negara Thailand. Sememangnya tidak asing di telinga kita sejak dahulu kala. Setelah mengambil kira beberapa faktor, misi dan pengembaraan bahaya itu terpaksa ditangguh sehingga suatu masa perjalanan bersendirian dan menelusuri tempat yang berisiko tinggi sememangnya suatu yang perlu dipertimbangkan
Bukanlah perkara yang mudah untuk menelusuri sesuatu lokasi yang misteri dan jauh daripada masyarakat umum. Ada kalanya cabaran utama itu datang daripada melawan perasaan takut itu sendiri. Semoga misi dan hajat ini akan kesampaian suatu hari nanti bila tiba masanya. Semoga negeri Kelantan terus dirahmati. Sejahtera dan makmurlah kamu, wahai negeri Kelantan.